Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Malam ini, sekali lagi, Brother Fai akan kongsikan kisah daripada Larry Raphael. Kisah yang bertajuk Kem Balak Batu 68. Di sini beliau mengatakan, "Ya, ketemu lagi kita dalam siri bersama saya kali ini. Cerita kali ini juga berdasarkan penceritaan dari kisah benar yang dikongsikan kepada Uncle Ahwa. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya akan bercerita sedikit pasal Uncle Ahwa. Saya mengenalinya semasa dia berumur 68 tahun. Berbadan besar, namun masih gagah. Cuma sudah agak perlahan akibat faktor usia. Uncle Ahwa saya kenali semasa selalu bersenam di sebuah tokong di pinggiran bukit. Uncle Ahwa ni baik hati orangnya. Kerana saya kerap berjoging di kawasan tokong ini, saya akhirnya menjadi rapat dan menjadi sahabat kepada dia. Dia adalah penjaga tokong. Sambil menjaga, dia juga membersihkan tokong. Sesungguhnya beliau terlalu rapat sekali dengan saya. 3 tahun kami berkenalan. Sampai saya keluar Sabah, kami tetap bersahabat sehinggalah ke hari ini. Uncle Ahwa adalah orang Johor, berasal dari Segamat dan masuk ke Sabah di tahun 80-an. Zaman ini, Sabah terkenal kerana pembalakan dan banyak sekali lori mengangkut balak dari pendalaman Sabah untuk dieksport ke Jepun. Uncle Ahwa pada masa mudanya bertugas sebagai manager dan dia menjaga sebuah kem balak di Batu 68 Jalan Pensiangan. Sebelum company Uncle Ahwa masuk ke sini, sudah ada company lain pernah duduk dan tinggal di area sini. Menurut cerita, company lama sudah tidak tahan dan akhirnya akur meninggalkan kawasan ini. Tempat ini cantik, lengkap kemudahan rumah pekerja dan ofis mudah alih, iaitu kontena. Tetapi kerana acap kali meragut nyawa ramai pekerja di company lama dulu, akhirnya manager besar membatalkan hak pembalakannya di kawasan ini. Soal duit, sudah tentu mereka rugi. Tetapi soal nyawa, tidak ada tolak banding untuk menggantikannya. Company sebelum ini pernah menyampaikan pesan agar jangan masuk ke kawasan ini. Teramat keras, katanya. Sewaktu masuk ke sini, Uncle Ahwa mengarahkan untuk membersihkan tokong kecil, iaitu Datuk Gong. Tokong itu selalu diletak hiong, iaitu kemian Cina, dan terletak tinggi sedikit menghadap ke belakang hostel pekerja. Sudah menjadi tradisi company Cina, tokong-tokong kecil dibina untuk mengamankan roh-roh jahat. Tetapi sebaliknya yang berlaku. Sudah 1 tahun mereka duduk dalam kem itu. Banyak pekerja berhenti dan pulang ke kampung. Dan sudah 4 pekerja maut semasa bekerja. Kali ini agak teruk sekali. Lori balak yang berjalan keluar putus brek ketika menuruni bukit dan menjunam ke lembah dalam. Pekerja Filipina itu meninggal dunia serta-merta. Mayatnya diketemukan dalam keadaan mengerikan. Hancur berkeping-keping dihempap kayu balak. Pengurusan company mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Untuk tahun itu saja, mereka kerugian hampir 200,000 semata-mata kos penghantaran jenazah balik ke Filipina. Dan kali ini, company bertekad mencari punca penyebab berlakunya tragedi-tragedi melibatkan kecelakaan di tempat bekerja. Uncle Ahwa pergi ke Keningau untuk bertemu dengan seorang sifu tokong yang agak terkenal, dan Sifu Sun, iaitu bukan nama yang sebenar ya, bersetuju untuk datang dan menilik punca kenapakah kejadian tidak baik kerap berlaku di kem balak ini.
Upacara menilik Feng Shui kem batu 68 ini dibuat dalam ritual Taoisme. Pihak company berasrat mengetahui punca sebenar kenapa tempat itu teramat keras dan menuntut korban nyawa manusia. Kenapa kerap berlaku kecelakaan yang ngeri membabitkan pekerja kem bala yang tinggal di situ. Setelah berkonsultasi berjam-jam, akhirnya Sifu Sun mendapat petunjuk yang kem bala itu diduduki oleh tempuan iaitu bunian jahat. Dan bunian jahat ini telah mengambil alih tugas dan peranan semangat dewa yang duduk dalam patung Datuk Gong, iaitu Sabah memanggilnya Datuk Kong. Mereka menyamar menjadi sebagai Datuk Gong. Dahulunya, company lama amat tamak dan hanya cuma mahu mengaut keuntungan yang banyak. Mereka menyangka yang jika membawa patung Dewa Datuk Kong ke sana, maka mereka sudah ada jaminan yang Dewa Dewi iaitu semangat kem telah menjaga mereka. Sebenarnya tanggapan mereka itu salah sama sekali. Untuk mendudukkan patung dewa, ianya penuh dengan ritual dan istiadat tata cara penuh yang rasmi dari tokoh berkelayakan. Baiklah, saya jelaskan siapakah ini Datuk Gong. Mereka ini adalah landlord atau tuan tanah. Mereka adalah penghuni yang tinggal di tempat berhampiran. Mengapa mereka disebut Datuk? Lazimnya di sesuatu kawasan ada banyak semangat kuat yang menghuni. Ada baik dan ada jahat. Sebelum memilih penjaga kawasan, biasanya Tok Kong iaitu semangat besar akan berunding dengan mana-mana semangat iaitu landlord yang tinggal di situ, sama ada semangat jahat maupun semangat baik. Jika mereka bersetuju untuk menjadi Datuk Gong iaitu Datuk Kong, maka Tok Kong besar akan mengangkat dia menjadi status dewa kecil atau tuhan kecil secara rasmi. Apabila semangat itu diangkat menjadi dewa kecil, maka dia akan masuk dalam pusingan karma selama 500 tahun untuk dilahirkan semula, tetapi bukan di muka bumi. Komplit karma nirvana. Menurut Taoisme, semangat yang setuju menjadi dewa kecil akan disembah layak seperti dewa dewi besar, diberikan persembahan dan didoakan seperti mana-mana para dewata. Mereka akan terikat kontrak untuk memberi pelindungan jiwa kepada penghuni sekitar dari gangguan roh jahat. Kemudiannya, kelak selepas 500 tahun, mereka akan diangkat untuk masuk ke nirvana, iaitu bersatu menjadi sebahagian daripada dunia para dewa. Menjadi dewa kecil bukanlah sesuatu yang mudah bagi semangat liar yang memiliki kuasa sakti seakan dewa-dewi. Tetapi ketika mereka menjadi Datuk Gong, iaitu dewa pelindung kawasan, mereka akan bertertib sebagai dewa dan berkelakuan sebagai makhluk nirvana, iaitu sorga. Demikianlah ringkasan serba sedikit apakah itu Datuk Kong. Siapakah mereka? Apa tugas mereka? Apa yang ditawarkan untuk mereka? Apa mereka tawarkan kepada penghuni setempat? Sifu Sun meminta petunjuk daripada Dewa Dewi dan Dewi Kuan Yin menyahut untuk memberikan pertolongan. Dewi Kuan Yin kononnya menghantar utusan ke kem batu 68 dan mencari siapakah antara semangat hutan di sana yang sanggup menjadi Datuk Gong, iaitu dewa pelindung kem. Menurut Sifu Sun, dalam keadaan dirasuki terdapat seorang tempuan iaitu Bunian yang setuju dengan tawaran Dewi Kuan Yin. Tempuan itu adalah datuk yang dahulunya juga pernah menjadi manusia dan bertapa sebelum gaib di alam bunian selama ratusan tahun. Dia memiliki kesaktian dewa,
tetapi hanya setuju masuk menjadi datuk dengan syarat semangat jahat yang menghuni patung Dewa Kong itu dimusnahkan. Dimusnahkan dahulu oleh pihak tokong besar. Dewi Kuan Yin bersetuju, tetapi tugasan ini akan dilakukan oleh Dewa Chi Kung, sebab Dewa Chi Kung adalah dewa yang mahir tipu muslihat dan tahu kelicikan makhluk jahat. Uncle Ahwa membeli patung dewa baru untuk semangat baru yang setuju menjadi dewa penjaga kem. Patung itu diimport dari China dan disemayamkan di tokong besar Keningau sebelum hari ritual dibuat di kem Balak Batu 68. Setelah sebulan berlalu, genap tarikh yang dipilih menurut Feng Shui, Uncle Ahwa, Sifu Sun dan pembantunya menuju ke kem Balak Batu 68. Ritual pengusiran akan diadakan untuk menghalau semangat palsu yang menyamar sebagai Datuk Kong. Tengah hari itu, meja persembahan disiapkan dengan segala peralatan sembahyang untuk mengumpan semangat jahat keluar dari hutan. Dewa Chi Kung datang setelah diseru dan merasuki tubuh badan Sifu Sun. Sifu Sun yang dirasuki Dewa Chi Kung berkelakuan amat aneh dan lucu. Ia bergerak-gerak dan berlari-lari ke sana kemari sambil diperhatikan oleh ramai pekerja kem balak. Ia membakar kertas kuning bertulis azimat Cina dengan kadar yang banyak. Tiba-tiba, langit mendung pekat di waktu pagi. Matahari yang begitu cerah hilang ditutupi awan tebal yang pekat. Dewa Chi Kung menunjuk ke langit dan menulis tulisan suci dengan jari telunjuk. Serta-merta juga awan berpecah dan matahari kembali menyinari. Para tempuan jahat juga cuba menggagalkan ritual itu dengan menurunkan hujan lebat. Tetapi Dewa Chi Kung menggunakan kesaktiannya untuk memecahkan awan dan awan terlerai burai dalam ikatan yang banyak di angkasa. Percubaan semangat jahat menggagalkan ritual itu berjaya ditentang oleh Dewa Chi Kung. Dewa Chi Kung masih cuba memujuk para semangat jahat untuk mengakhiri perlawanan dengan pendamaian dan lupakan sengketa. Namun semangat-semangat jahat ini memang jenis yang jahat dan dahagakan darah. Mereka bahkan memprovokasi Dewa Chi Kung untuk melawan mereka beramai-ramai. Dewa Chi Kung yang merasuki tubuh badan Sifu Sun tidak punya jalan lain. Mahu tak mahu, dia mengikat kawasan kem balak dengan kuasa saktinya dan memagar seluruh kawasan agar semangat-semangat ini tidak dapat cabut lari. Setelah dipagar, dia berlari di atas lumpur dan yang dalam, iaitu tanpa tenggelam, dan berteriak-teriak dalam kata-kata sakti berbahasa Sanskrit. Semangat jahat itu kehilangan kuasa sakti mereka kerana ditentang oleh kuasa hebat Dewa Handalan Chi Kung. Mereka melarikan diri dan masuk bersembunyi ke dalam pokok balak yang besar dan tidak keluar. Dewa Chi Kung dengan cepat menusuk kayu itu dengan pedang tokong dan menulis tulisan Sanskrit pada batang kayu balak. Ia kemudiannya membakar banyak kertas azimat kuning sebelum separuhnya ditampal pada pokok kayu balak tersebut. Serentak itu, kayu balak tersebut berubah menjadi penjara abadi bagi mereka dan sudah tidak punya jalan keluar lagi. Kayu balak itu kemudiannya ditebang dan kesemuanya semangat itu musnah ketika Dewa Chi Kung menyemburnya dengan api dari azimat terbakar dan segera dilemparkan pada pokok kayu balak. Maka berakhirlah semangat jahat. Patung-patung dewa yang tercemar itu dibawa ke kayu balak yang sedang marak terbakar, dipecahkan sebelum dibakar bersama. Setelah musnah lebur, jentolak balak menimbunnya dengan tanah sampai tidak kelihatan lagi.
patung Datuk Gong yang baru segera diturunkan dari kereta Uncle Ahwa. Patung baru itu diarak untuk duduk dalam tokong merah sebelum dijampikan. Setelah upacara menawar jampi dan menjemput Datuk baru tinggal, barulah kain penutup mata patung Datuk Gong dibukakan. Kejadian ini merupakan kisah benar yang dialami. Uncle Ahwa yakin sahabat baik saya dan selalu berkongsi cerita dengan saya setiap kali saya datang bersenam ke tokong ini. Dan Uncle Ahwa masih ingat, selepas ritual benar dilaksanakan, tidak ada lagi kehilangan jiwa di kem bala ini sampai ianya rasmi ditutup pada tahun 1995. Sekian.